Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyatil shifa min kullil amrad wa biniyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatil fawzi bi husnil khatimah indal maut syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la quwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallahi ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini sekali lagi kita bersama-sama berpeluang untuk beriktikaf di masjid ini dan selanjutnya mengikuti majelis pengajian, di mana pengajian kita adalah kitab bekal akhirat, yang di mana sekarang ini kita sudah sampai ke penghujung dia. Ke penghujung daripada kitab bekal akhirat ini, rasanya yang belum dihuraikan cuma dua, yaitu wirid setelah sembahyang, baik sembahyang maghrib dan subuh ataupun zuhur, asar dan isya. Dahulu sudah pernah sedikit disinggungkan tentang wirid tersebut, tapi saya kira sebagai mengakhiri kepada kitab ini, biar kita pelajari dengan teliti satu persatu daripada wirid yang dipilih oleh para ulama yang bagus diamalkan pada setiap selesai sembahyang fardu yang 5 waktu. Baik edisi yang lama muka surat 124 yang hitam tuh, yang putih macam yang di tangan saya ni 134. 124 dan 134.
Tajuk dia wirid setelah sembahyang maghrib dan subuh. Sebenarnya tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang sunnat berwirid selepas sembahyang 5 waktu. Dan juga tidak ada khilaf di segi sunnat berdoa pada waktu itu. Yang ada berbeza pendapat ulama ialah masalah menyaringkan wirid tersebut ataupun mengerjakannya dalam bentuk berjamaah. Itu yang menjadi permasalahan. Apakah wirid itu boleh dilaksana berjamaah ataupun dengan suara yang nyaring? Adapun di segi sunat berwirid, sunat berdoa selepas sembahyang, itu tidak ada khilaf antara ulama, termasuk ulama-ulama salafi, ulama-ulama wahabi. Cuma yang berbeza dengan kita, mereka tidak mau wirid itu berjamaah dan mereka tidak mau berwirid dengan suara yang nyaring. Saya tidak mau membicarakan hal itu panjang, khilaf di kalangan ulama. Apa yang telah menjadi amalan di negeri kita ini, yaitu berwirid dengan berjamaah dan juga berwirid dengan secara suara nyaring. Baik, sekarang ada perkembangan baru di Saudi Arabia. Bagi mereka yang pergi umrah akhir-akhir ini, maksud akhir-akhir ini dalam 5 tahun kebelakangan ini, hampir di semua masjid yang ada di Saudi ada dia punya macam apa dipanggil? Bena. Itulah. Macam baliho lah yang besar tu. Dia tulis wirid-wirid selepas sembahyang. Karena orang sana banyak salah faham kata wirid ni tak boleh. Tetapi wirid itu sebenarnya dianjurkan, disuruh sangat. Cuma yang mereka tak mau dalam bentuk berjamaah dan dalam suara yang nyaring. Mereka kata berjamaah ni bid'ah lah, macam tu lah. Suara nyaring mengganggu orang yang sembahyang. Apakah lagi yang masbuk ataupun yang nak buat jamaah takdim kadang-kadang, jamaah takhir, dengan kita wirid derah ini terganggulah orang lain. Itu ilat mereka. Ala kulli hal, saya tidak mau membahaskan hal itu. Yang kita nak bahaskan masalah sunat berwirid itu adalah tetap. Karena banyak hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, Nabi kita selepas saja salam sembahyang, idza sallama istaghfara thalathan. Apabila baginda habis salam, yang pertama sekali terucap di mulut beliau ialah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu baru selesai sembahyang. Bayangkan halusinya perasaan Nabi SAW. Bukan baru sudah buat maksiat, bukan baru sudah buat mungkar, baru sudah sembahyang. Dengan salam ke kanan dan ke kiri, langsung Nabi kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. InsyaAllah Nabi kita tak buat apa dalam sembahyang macam kita lah, pi kata fikiran kita. Nabi kita orang yang paling khusyuk, yang paling tenang dalam sembahyangnya. Kalau kita ni dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang afdal bagi orang yang sembahyang itu pandangan matanya adalah ke tempat sujudnya, di mana yang nanti dia akan meletakkan dahi dia. Itu terafdal, meletakkan dahinya, meletakkan pandangannya ke tempat yang nanti dia akan letak kepala dia masa sujud. Itu yang terafdal.
Cuma kadang-kadang manusia ni macam kita, bila buka mata tengok ke bawah, ni kapit baru pula ni, siapa bagi ni, apa ni corak dia macam ni macam tu. Kita hak toke kapit lagi macam-macam. Corak ni di kedai saya tak ada lagi ni, dia order tang mana tu apa tu. Habis. Kalau dekat-dekat pilihan raya, kadang-kadang berlagu di depan sikit, ada yang pakai lambang parti yang ni, parti ni tu kira malah ni kempen tang mana tahu apa macam-macam ngalamun. Pasal orang yang depan kita pakai t-shirt tertentu. Jadi lah kalau susah macam tu, pejam mata pun tak apa. Pasal buka tadi dia ganggu. Pejam-pejam mata, rupanya yang tak nampak masjid saja. Pekan semua nampak clear. Pula susah sungguh kan. Dia pejam-pejam tu yang tak nampak masjid. Supermarket semua nampak. Ni payah jugalah. Itu contoh sembahyang kita. Sembahyang Nabi bukan macam tu. Sembahyang Nabi penuh dengan khusyuk. Tu yang kita bila salam-salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Macam-macam lah dalam sembahyang tadi. Takut sembahyang kita menjadi sesuatu yang akan dipukulkan kepada muka kita dan belakang kita nanti pada hari kiamat, karena sembahyang dengan tidak khusyuk. Itu yang istighfar 3 kali dulu. Kemudian nak dilanjut dengan istighfar yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini pun dulu sudah pernah saya bahaskan. Ini mengikut kaidah nahwu yang paling tepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak baca Al-Hayyul Qayyum pun boleh, tak salah, tak berubah dia punya makna. Tapi di segi kaidah nahwu bahasa Arab yang paling tepat, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang paling tepat. Karena kalau kita belajar ilmu nahwu namanya badal ataupun na'at. Astaghfirullah al-azima al-hayya al-qayyuma sama baris dia. Kalau astaghfirullah al-azima kemudian al-hayyu al-qayyumu baris tak sama, tapi dia tak berubah makna. Karena dia adalah na'at. Na'at ni mengikut kepada man'ut, ya. Macam kita baca Fatihah lah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu? Ar-Rahmanir Rahim. Dia ikut Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau nak kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim pun boleh juga. Dia tak berubah makna, tapi nahwu tak kena. Pasal dia tak kena baris dia tu. Nak baca Maliku Yaumiddin pun boleh, tapi dia tak kena. Karena itu dia Astaghfirullah al-azima al-hayya al-qayyuma. Itu dia. Di saat kita membaca ayatul kursi, yang tu Allahu, kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasal kepala dia Allahu, tu yang al-hayyu al-qayyumu. Yang ni kepala dia Astaghfirullah al-azima, jadi al-hayya al-qayyuma. Itu dia punya na'at tu ikut baris huruf yang sebelumnya, kalimat yang sebelumnya. Tak payah tengkak lah, yang tu boleh baca belakang lah. Al-hayyul qayyum pun boleh. Cuma orang yang mengerti nahwu, dia baca Al-Hayyul Qayyum. Kadang-kadang depa yang baca Al-Hayyul Qayyum tu kan kurang tepat di segi nahwu. Bila kita baca hayya, dia kata pelik pula dah baca hayya.
Macam tu. Padahal yang pelik tu dia yang tak betul. Ya. Macam Sungai Korok lah. Nak pergi tang mana? Aku nak pergi Sungai Korok. Pelik, apa orang tak pelik. Tapi aku nak pergi Sungai Korek. Pelik orang kata. Orang korek buat sungai lah, bukan korok apa. Ya kan? Orang korek buat sungai tu sungai korek. Tapi dah pakai kata Sungai Korok, korok belakang lah. Jadi al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca berapa kali? 10 kali. Jangan 3. Baca 10 kali untuk sembahyang maghrib dan sembahyang subuh, dan riwayat Abu Daud juga untuk sembahyang asar. Cukupkan berapa kali baca? 10 kali sebelum merubah tempat duduk tahiyat akhir. Kaki duduk macam tahiyat akhir tu lagi lah. Jangan dirongkai lagi. Sesak pun tahan pi lah sah. Pasal dia ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia. Disuruh demikian dalam hadis Nabi. Artinya kadang-kadang kita sembahyang ni masa macam di Mekah kan, kena ketat sungguh lah. Tahan pi lah. Sampai selesai baca 10 itu, barulah kita nak bersila ke, nak duduk macam tahiyat awal ke, nak berubah lah tempat duduk. Baca yang 10 kali itu sebelum merubah tempat duduk. Dia ada teknik-teknik dia. Itu adalah hadis Nabi disebutkan demikian. Kemudian Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali baca? 7 kali. Sebagusnya baca ajirni minan nar. Semua orang baca. Imam pun baca, makmum pun baca. Apakah perlu imam membaca Allahumma ajirna? Tak perlu, karena semua orang baca. Bila yang semua orang baca, dia tak payah tukar. Kalau imam baca, diaminkan oleh makmum, yang tu kena tukar. Macam kunut. Kita kalau seorang-seorang, Allahumma hdini fiman hadait. Bila jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait. Makmum pula, amin. Tak payah kata dah. Yang Allahumma ajirni ini bukan imam seorang kata, semua pakai kata belaka. Bermakna kita baca Allahumma ajirni minan nar. Yang ni dulu saya tahqiq dengan arwah Datuk Mursyid Darajat Tok Guru Syekh Tajuddin di Melere. Memang beliau kata sebagusnya baca Allahumma ajirni, karena semua pakat baca. Kalau imam baca Allahumma ajirna, makmum jangan kata amin. Tak kata lagu tu kan? Macam kita baca doa duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud kita baca doa. Apa kita baca? Rabbir firli warhamni wajburni. Makmum baca macam tu, imam macam tu juga lah macam ya. Pasal pakar-pakar baca. Jadi imam dia tak ubah itu. Jadi imam pun duduk antara 2 sujud, dia akan baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Karena pakar baca. Macam doa iftitah kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi. Imam baca wajjahtu wajhi, bukan wajjahna wujuhana. Bukan itu. Pasal pakar-pakar baca. Jadi hak pakar-pakar baca tak payah ubahlah. Kalau dia ubah, kita kata amin pula kan. Baik. Jadi Allahumma ajirni minan nar. Karena begitu dalam hadis Nabi. Dan kira sungguh bilangannya cukup 7. Setengah tu imam dia baca 3 aja. 7 tu ada rahsianya, iaitu pintu api neraka tu ada 7. Laha sab'atu abwabin. Pintu api neraka ada 7. Maknanya kita baca 7 kali ini, bayangkan setiap kali baca Jahannam, yang ni pun tak mau, Saqar, yang ni pun tak mau, Laza, yang ni pun tak mau, Sa'ir, yang ni pun tak mau, Hutamah, yang ni pun tak mau, sampai 7. Semua tak mau. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, simpangkan akulah daripada api neraka. Tak maulah. Kalau tuan-tuan baca 3,
3 pintu neraka dah tutup, 4 lagi duk nganga. Tu kena kira betul-betul. Allahumma ajib. Masalah orang lain baca 3, imam baca 3 tu dia punya cakap, kita bagi cukup 7. Kira Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Bagi cukup. Kira bagi cukup. Bayangkan pula pada setiap kali baca tu satu jenis api neraka. Semua tahu. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baru baca surah Al-Fatihah daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai waladdallin dan diikuti dengan amin. Kita kalau membaca surah Al-Fatihah sama ada dalam sembahyang atau di luar sembahyang, sunnat membaca amin. Itu sunnat. Dia bukan bagian pada Fatihah. Tapi siapa baca Fatihah sampai waladdallin, itu sunnat membaca amin. Karena kan doa siratal ladzina an'amta alaihim kan daripada ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Cuma dhalin, nah itu jangan disambung dengan amin. Jangan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, jangan. Karena amin bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi berhenti, waqaf, waladdallin amin. Masalah amin itu ada 3 qiraat, ada 3 macam cara baca. Ikut mana satu boleh. Kadang dia maddul badal, A 2 harkat 1 alif, ataupun A 4 harkat 2 alif, ataupun 6 harkat 3 alif. Itu qiraat warash. Qiraat warash A tu semua boleh baca 2, 4, 6. Kalau qiraat hafaz kita baca 1 ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kan wabil a tu baca 2 harkat 1 alif. Kalau warash dalam qiraat maddul badal dia boleh baca 3, 2, 4 dan 6. Jadi wabil a itu boleh dibaca 2, 4, 6. Kemudian warash pula membaca dengan nakal. Wabila, bukan wabil a, dia nakal baca. Jadi wabila baca dengan 2 harkat 1 alif, atau 4 harkat 2 alif, ataupun 6 harkat 3 alif. Jadi wabila khira, dia nipis pula waras. Kita akhirah ra tebal, dia wabila khiratihum yuqinun. Itu cara baca dia lain. Jadi boleh baca 2, 4 dan 6 karena dibolehkan yang demikian dalam qiraat warash. Ini dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Dan ada satu lagi boleh dibaca dengan tasydid mim, maka menjadi mad lazim musaqqal kalimi, karena boleh dibaca dengan tasydid. Itu wajib 6. Amin. Nah itu dia. Dia mad lazim musaqqal kalimi nama dia. Yang itu boleh ada satu qiraat begitu, boleh baca jadi amin. Kita biasanya kalau di Mekah tu imam pendek tu amin. Ya, dia baca yang pertama. Kita di sini amin kan panjang 4 biasanya. Wah, di kampung-kampung ada itu amin. Boleh belakang asal tahu. Cuma kita pula mengikut bacaan imam. Imam baca pendek kena pendek lah, pasti jadi makmum. Kalau dah panjang kena jadi imam lah dia. Kalau jadi makmum ikut imam lah. Macam mana imam baca kita ikut dia baca. Kalau imam panjang kita pun panjang. Kalau pendek kita pun pendek. Atau amin itu. Baik. Kemudian wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ilahukum,
ilahun wahidun ar-rahmanu ar-rahimu. Itu dia sama dengan itu. Kadang yang ni ada orang silap tu. Silap macam mana? La ilaha illahu ar-rahmanir rahim. Biasa tu baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Dia short itu. Kadang-kadang dia tak perhatikan. Kemudian ayatul kursi banyak kali saya sebutkan hari itu, wakafnya 9 kali atau berapa? 10 kali. Tak payah horai dah, yang tu sudah maklum semua kepada tuan-tuan perempuan. Ikuti koma yang ada dalam kitab ni dengan 9 kali berhenti. Kemudian amanar rasul. Ni ayatul kursi ni ayat yang paling hebat dalam Al-Quran. Ayatul kursi. Ayat. Ya. Kalau surah yang paling hebat surah Al-Fatihah. Kalau ayat kan ayat nih, satu ayat saja ayatul kursi. Ayatul kursi. Kemudian amanar rasul, 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah yang dianugerah oleh Allah secara khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana kalau kita lihat tafsirnya, setiap kali kita berdoa tu diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di akhirnya tu kan doa semua. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian syahidallah, itu bacanya pun kadang-kadang ada orang tersilap, wawnya satu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mal. 2 kali. Kadang-kadang la ilaha illa huwal malaikatu. Diperhatikan. La ilaha illa huwa wal, 2 kali wawnya. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Saya teringat tahun 95 kalau tak silap, kita buat satu seminar wirid di Masjid Al-Bukhari di Pantai Johor. Masa itu bersama dengan almarhum Ustaz Fadil Ahmad almarhum. Diundang tutu imam senegeri Kedah. Masa itu jumlah masjid 529. Lah tambah rekod, ya kan? Masa itu lah ramai yang hadir. Kita buat borang soal selidik, tanya kepada tutu imam yang main menghadiri seminar wirid. Tutu imam ni baca wirid di masjid dia dengar tu imam sebelumnya baca pun, dia pun baca lagu tu, atau dia pernah kursus tentang wirid. 65% jawab dengar lagu tu aku ikut sama. Mana dia dengar tu imam sebelum dia baca lebih kurang macam tu, dia pun baca lah macam tu. Artinya dia baca wirid tu bukan belajar, dia dengar tu imam lain lah baca, dia pun tiru baca macam tu. Kalau tiru macam tu kadang-kadang tak tepat, ya kan? Tu 65% jawab macam tu. Kita tengok dalam borang soal selidik, artinya ramai tu imam sendiri yang wirid dia tak mengaji. Macam mana sekadar jadi imam, dia mesti kena mengaji kan, nak bawa orang ramai ahli qaryah dia. Jadi perlu ada ketelitian. Baik, berikutnya qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ini jarang dibaca orang. Orang baca takat ayatul kursi, lepas tu ilahana ya rabbana, ataupun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang lengkapnya, selengkapnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi membaca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kata Imam An-Nawawi, tambahkanlah dengan qul huwallahu ahad. Kita baca setiap kali selepas sembahyang, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas.
Kemudian jangan lupa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan lupa, karena hadisnya sahih dan musalsal hadis itu dengan bil mahabbah. Contohnya kita riwayat daripada guru kita daripada gurunya, gurunya daripada gurunya sampai kepada As-Sunabihi, seorang tabi'in. As-Sunabihi mendengar daripada Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal mendengar daripada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, inni uhibbuka fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, mencukupkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Pada mulanya Nabi kita mengajarkannya kepada orang-orang yang fakir di kalangan muhajirin. Begini ceritanya. Orang-orang yang fakir di kalangan muhajirin mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, di Madinah ni masyarakat terbagi dua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang kaya dia buat amal lebih pada kami. Kami puasa, mereka puasa. Kami sembahyang, mereka sembahyang. Tapi mereka duit banyak, mereka bagi sedekah banyak. Kami duit tak ada. Boleh tak Tuan bagi amalan kat kami? Kira-kira boleh imbang lah. Mereka kan boleh bagi sedekah pada orang, boleh bagi derma ke masjid. Kami tak boleh. Mereka sembahyang macam kami sembahyang, mereka puasa macam kami puasa. Tapi kami kalah lah. Mereka menyumbang, kami tak boleh nyumbang. Mereka bersedekah, kami tak sedekah. Boleh tak ya Rasulullah tunjuki kepada kami satu amalan? Boleh kata Nabi. Baca yang tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah tadi. Maka orang fakir pun beramal. Lama punya lama, rahasia bocor. Mana orang kaya zaman dulu pun rajin beramal. Dia tengok puak ni lepas sembahyang macam ada baca benda apa tu. Dia pun tanya, bocor rahasia. Kata baca yang ni, orang kaya pun pakai amal pula dah. Mengadu pula orang fakir kepada Rasulullah. Ni yang Tuan bagi hari tu ni, depa pun posek-posek kami, boleh depa pula. Depa pun amai. Tu ada lagi tak? Nabi kita, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah dibagi pada siapa yang dikehendakinya. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin menyebutkan itu fadilat orang yang kaya yang bersyukur. Artinya mana afdal manusia ni? Miskin yang sabar atau kaya yang syukur? Mana afdal? Kata pendapat dalam kitab Riyadhus Salihin yang mengatakan si kaya yang syukur lebih afdal daripada fakir yang sabar. Mana buktinya? Itulah. Itu Nabi kita kata zaka fadlullah yu'tihi man yasha. Maknanya orang kaya adalah nyumbang, amalan boleh pula. Bagaimana kelebihan yang Allah bagi kepada mereka, itu kelebihan orang kaya. Kita ni pula kebanyakan si kaya malah mengaji, ya kan? Malah beramal macam itulah. Kalau sahabat dulu walaupun kaya tapi rajin beramal. Ala kulli hal. Artinya kelebihan orang yang membaca tadi ni, yang subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kira bagi cukup. Jangan kira mulut tu imam. Tu imam dia baca cukup hadiah. Yang kita batuk 2 kali. Tu imam baca 2 dah tambah. Yang kita tak baca lagi. Bermakna kita baru 31. Ya kan? Kena kira. Kena kira dengan tangan atau kira dengan tasbih. Dengan tangan. Itu yang afdal, yang asal. Yang asal sunnah Nabi dengan tangan. Tapi kita ni jenis pelupa. Ni sekali ke 2 kali tu hadiah lagu. Kalau tasbih ni dia jumpa hak ketui besar ni, tahulah berubah lah kan. Kita jumpa ni, jumpa ni.
jumpa berasa ni cukup dah 33. Kemudian tak gaduhlah fikiran kita pergi kepada bilangan. Tuan-tuan kalau bertahlil 100 kali, kira dengan tangan payah. La ilaha illallah, la ilaha. Ni dah 3 kali pusing, mana 3 kali ni 45 noh. Ni baru masuk yang keempat. Yang mulut la ilaha illallah, yang hati kepala ni aku baru 45 ni masuk ke mana. Ya buat apa? Berzikir fikiran lain, pegang tasbih lah. Jumlah besar ni cukup lah 100, payah mana? Ya kan? Kalau kita tak guna tasbih, fikiran kita kena kira. Jadi macam orang baru dapat lesen apa memandu, jangan duduk naik dengan dia. Kalau naik pun jangan duduk sembang. Dia baru boleh lesen lah. Kan dia kaki kena kiri, kanan, tangan, mata. Yang kita tu sembang besok pilihan raya tang mana apa no. Akhirnya dia belah tu. Pasal dia tak cekap lagi, ya kan? Kalau dia cekap, dia sambil sembang kurus sambil dengan tangan boleh. Betul lah cekap dah. Kalau baru bawa kereta lah, baru dapat lesen dah, jangan buat tidur lah kita buat lagu tu. Kalau sembang dengan dia, sakit dia belah orang. Pasal dia konsentrasi, dia pi kaki, tangan, cermin apa tu payah, ya kan? Jadi macam itulah, karena manusia hanya diberi satu hati oleh Allah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih, dalam Quran. Manusia itu satu saja hati, dia tak bagi dua. Ada dulu di kalangan orang musyrikin, dia kata Muhammad ni aku mudah aja nak bunuh dia begini. Masa perang Badar dia lari, kawan musyrikin dia lari. Kasut sebelah dia pakai, sebelah dia pegang di tangan. Bila kawan dia tegur, aku tak sedar, dia kata, tu dia. Kasut sebelah pakai, sebelah dia pegang tangan. Maksudnya, kalau nak lari laju, pegang dua-dua kasut. Tak apa ni, sebelah pakai dengan tangan. Tu kata dia punya minda, masa tu dia celaru. Ya kan? Artinya manusia ni punya satu otak saja, bukan dua otak. Saya pun tak tahu kadang, orang telefon, budak-budak lah ni, 2 telefon. Belah ni pun telefon. Dia cakap mana satu tu? Baru gila-gila handphone dulu ni, ya kan? Lah tak apa dah, dulu handphone 2 pakai sekali. Ish, nak cakap hak mana satu tu? Mana boleh satu dah lah. Baik. Jadi konsentrasi, gunakan tasbih ni mudahlah. Untuk memudahkan kita menghitung zikir. Hitung bagi cukup. Hari itu pun saya dah cerita. Hitungan mesti cukup. Jangan kurang, jangan lebih. Aku nak beramal tak apalah, subhanallah 34 pun tak apa. Jangan, cukup-cukup 33. Macam tawaf di Mekah, dia 7 kali kan. Aku nak buat 8 lah. Jangan. Macam subuh juga. Subuh ni pagi-pagi aku nak exercise sikit. Yang subuh 3 rakaat tak apa, aku tak boleh. Kena 2 lah. Jangan buat lebih. Segala bilangan tu ada rahasianya. Ada rahasia. Kenapa tawaf 7, kenapa subuh 2, kenapa zuhur 4, kenapa tasbih 33, ni subhanallah 33, alhamdulillah 33. Kenapa tak 35? Kenapa tak 31? Dia macam kunci saya. Ni kunci ni ada dia punya apa? Gigi. Dia mesti ngam-ngam lah. Kalau lebih 1 gigi timbul, tak boleh masuk. Kalau korang pula, dia tak boleh cuih, tak terbuka. Dia mesti cukup-cukup. Jadi rahasia bilangan zikir. Kan tu ada bilangan-bilangan tertentu. Yang tadi 7, ya kan? 10, ni 33. Ikuti bilangan dan hitung betul-betul supaya kita mendapatkan rahasia daripada bilangan zikir tersebut. Seperti rahasia bilangan sembahyang kita, bilangan itu ini dan sebagainya. Baik. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang bagusnya disambung kalau maghrib dan subuh, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Orang kita banyak sampai wala haula wala quwata illa billah tu doa. Tak apalah. Yang akhir ini cuma tambahan daripada para ulama, tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sampai kepada ya latif, ya kafi, ya hafiz, ya syafi. Ya, kita yang tu belum puasa baru ada lepas witir kan.
Ya Latif kan, lepas witir. Sepatutnya setiap hari selepas maghrib dan selepas subuh. Cuma yang ni bukan daripada hadis Rasulullah SAW, tapi disebutkan dalam wirid Al-Qushashiyah Al-Madaniyah dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Jadi wirid seperti yang Ya Latif Ya Kafi ni, seluruh negeri yang ada di Asia Tenggara ni, mulai di Fatani, di Malaysia, di Brunei, Singapura, Indonesia, di mana seluruh, di Aceh, di Banjar, semua duk baca, mengambil daripada wirid yang disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Yang saya ni pun ambil pada situ lah. Itu yang menyatukan wirid seluruhnya yang ada di Asia Tenggara ni, yaitu berasal dari kitab Hidayatus Salikin. Dan beliau menukilkan di sana daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani. Karena itu wirid ini masyhur dengan sebutan Al-Awrat Al-Madaniyah Al-Qushashiyah, yaitu guru kepada guru Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yaitu guru kepada Syekh Samad. Jadi daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau mengambil daripada Syekh Samad Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, mengambil daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani. Itu sejarahnya. Dari mana sama. Kan orang kita Malaysia pergilah ke Banjar, pergilah ke Aceh, pergilah ke Padang, wirid yang sama, wirid yang sama, karena rujukan yang sama. Kitab tadi Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kemudian berikutnya wirid setelah sembahyang asar. Sebelum itu ada yang perlu disebutkan di sini. Orang kita kadang-kadang tertinggal yang subhanallah 33 tadi, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tertinggal. Kadang-kadang setengah masjid tu dia baca Allahumma antas salam, Fatihah, kadang Ayatul Kursi, dibaca doa. Padahal sangat hadisnya sahih yang menyuruh kita membaca 33. Jangan ditinggalkan membacanya. Kadang-kadang lepas berdoa Al-Fatihah 2 kali pula baca doa, ya kan? Tak apa, baca doa 2 kali 3 kali tak apa, boleh. Tapi disayangkan yang sangat perlu tertinggal, yaitu yang subhanallah 33 tu jangan sampai tertinggal, karena amalan itu bersangatan besar dia punya pahalanya. Baik, dalam wirid sembahyang zuhur, asar dan isya itu lebih ringkas daripada wirid yang tadi, lebih ringkas daripada wirid yang sembahyang maghrib dan subuh tadi, lebih ringkas. Artinya kalau sudah diterangkan yang maghrib dan subuh, maka sudahlah ada disebutkan di sana. Kemudian saya kira malam ini kita khatamkanlah kitab ni, pasal sudah di penghujung. Mungkin kalau bulan depan tengoklah kitab apa pula atau macam mana, tengok gaya. Bahagian yang terakhir daripada kitab ni munajat dan taubat. Yang ni ada cuma pada edisi yang baru, yang putih. Kalau yang kulitnya hitam dan hijau tu tak ada lah. Kalau yang putih itu ada bahagian akhir, muka surat 155. Muka surat 155. Mungkin tuan-tuan dan perempuan sering mendengar orang membaca zikir munajat dan taubat ini. Ini edisi yang saya pegang nih, yang putih ya. Yaitu doa. Doa ni orang kata doa Abu Nawas, tapi saya cari tak jumpa. Dia macam tu lah. Benda ni bila pelik orang kata Abu Nawas, ya tak? Macam Pak Pandiak lah, macam tu lah. Bila benda yang pelik sekali, orang kata cerita tu cerita dia, ya kan? Setiap sesuatu, tapi tak mesti benda yang pelik tu Abu Nawas. Tapi kalau tengok makna doa ni, memang munasabah lah Abu Nawas kata. Pasal dia minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan cara berseluruh, minta dengan cara macam perkena kepada Allah Ta'ala. Macam tu lah, ya kan? Macam Abu Nawas wasiat lah. Abu Nawas sebelum mati dia wasiat. Dia kata kalau aku mati tolong kafan dengan kain putih buruk, tak muha baru. Orang pun heran,
Kita kan walaupun orang mati, tapi kafan kena kain baru. Orang kata, apa siapa? Allah, dia kata mudah lah. Bila malaikat munkar nakir datang ke saya, tanya marrab buka, saya tunjuklah kain kafan ni mati lama dah, hang silap alamat kot. Sampai malaikat dengar, dia lo'alah dengan malaikat. Kata, tengoklah kain ni, kain kapan lama ya kan. Orang mati lama, tanya dah hari tu ni. Itu cara dia nak, tapi tak boleh lah, tak ada. Malaikat tak silap, mesti dia tahu. Cuma cara dia nak melawak ni, sampai dalam kubur pun dia nak melawak juga ni. Yang ni doa ni pun dia macam nak melawak dengan Allah Ta'ala, nak perkenal. Tapi perkenal hak bagus tak apalah kan. Zikir munajat 155. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi wahai Tuhanku, lastu bukanlah aku lil firdausi ahlan sesuai nak masuk syurga firdaus. Saya ni nak tengok muka, nak tengok amai, tak menasabah nak masuk syurga. Ini dengan Allah Ta'ala ni dia cakap. Tengok muka, tengok amalan, tak munasabah nak masuk syurga. Teruklah amalan saya. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Kalau engkau ya Allah nak letak aku dalam api neraka, aku tak tahan pula dah. Panas, panas sungguh tak tahan. Jadi saya ni menghadapi problem lah. Masuk syurga tak padan muka, masuk neraka tak tahan panas. Itu macam mana nak bagi selesai masalah saya? Senang je Abu Dawud kata, fahabli taubatan waghfir zunubi. Terimalah taubat aku, ampuni dosa aku, selesai masalah. Ya kan? Kalau Allah mengampuni dosa, syurga lah saya tak. Walaupun tak pada muka lah pada mula, tapi dah Allah ampuni dosa, boleh. Dia minta dia dah perkena kepada Allah Ta'ala macam tu lah. Fa innaka ghafiruz zambil azimi. Engkau pengampun dosa-dosa yang besar. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebilangan pasir yang ada di tepi pantai. Nak kira banyak sungguh. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebilangan pasir yang ada. Fahabli taubatan ya zal jalali. Maka berikanlah taubat kepada aku, wahai Tuhan yang maha besar. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umurku saban hari berkurang. Sebenarnya umur kita bukan bertambah, lagi panjang, lagi kurang. Itu maksudnya lagi dekat dengan mati. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umurku kurang pada tiap hari. Wa zambi zaidun kaifahtimali. Sedangkan dosaku dah bertambah. Yang umurku kurang, yang dosaku ditambah. Kaifahtimali. Macam mana aku mampu nak menyandang dosa yang besar itu? Ilahi abdukal asi ataka. Wahai Tuhanku, hambamu yang mengerjakan maksiat, yang sering mengerjakan maksiat, lani datang kepada engkau. Muqirran bizunubi, datang mengaku dengan dosanya. Wa qad da'aka, dia memohon kepada engkau ya Allah. Begitulah kita mengaku. Bahkan kita bertawassul dengan dosa kita. Maksudnya begini, macam kita pergi Mekah. Kan bila kita pergi Mekah, bila sudah nampak bangunan-bangunan di kota Mekah, dah masuk kawasan Mekah, bukan Jeddah lagi, dah masuk dah, yang ada pintunya, yang ada Quran rehai besar tu kan, situ masuk kota Mekah lah. Sunat kita membaca doa. Apa baca doa? Allahumma innal abda abduka wal balada baladuka. Ya kan? Ada doa tu ya, ada di buku pedoman doa tabung haji. Ya Allah, negeri ini negeri engkau, ya kan? Hamba yang datang ni hamba engkau. Ji'tuka min biladin ba'idatin. Sengaja aku datang ke sini ya Allah,
bizunubin katsiratin. Tak ada bawa apa. Kan Baitullah itu bukanlah Allah duduk situ, tapi Baitullah kan rumah Allah. Kita pergi ke Mekah tak ada oleh-oleh apa dibawa. Kita kan nak ziarah mana? Bawa oleh-oleh. Roti kering pas lagi ke apa kan ada juga lah. Ni pergi Mekah bawa oleh-oleh apa? Nak bagi pada Allah Ta'ala? Tak ada. Oleh-oleh kita cuma dosa segunung yang kita bawa. Ya kan? Tak bawa apa. Kalau bawa apa hadiah? Tak ada. Yang kita bawa, ji'tuka min biladin ba'idatin. Hambamu ni sengaja marilah jauh-jauh dari Kedah, dari Malaysia. Marilah ke Mekah ni. Bawa apa? Tak ada bawa apa. Yang saya bawa hanya dosa yang banyak, ya Allah. Tu ya. Saya hadir ke sini, ya Allah, mengharapkan ampunanmu, supaya aku balik daripada umrah ni, balik kepada haji ni bersih daripada dosaku. Kan macam itu kita berdoa. Tengok doa yang kita baca bila ternampak bangunan di negeri Makkah Al-Mukarramah. Begitulah kata Abu Nawas kata ini, wahai Tuhanku, aku inilah hambamu yang banyak berdosa, sengaja datang kepada Engkau, mengakulah dengan banyaknya dosa. Fa in taghfir, bila Engkau ampuni dosaku, fa anta lidzaka ahlun, maka Engkau memang layak untuk mengampuni aku. Tapi fa in tatrud, bila Engkau tolak aku, tak diampuni aku, faman yarju siwaka, siapa lagi yang diharapkan kalau bukan Engkau, ya Allah. Nah, itulah munajat seseorang mengambil daripada ya doa yang kononnya, tapi saya duk cari tak jumpa lagi ni. Yang kata doa ni Abu Nawas punya, tapi saya tak jumpa lagi apa namanya. Kalau tak Abu Nawas, orang yang arifin, orang yang mengenali Allah, yang bagus cara memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sesetengah masjid zaman dulu ni, bila hari Jumaat duk baca doa ni, mungkin tuan-tuan yang tua-tua biasa dengar dah hari Jumaat di setengah masjid. Karena Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada menyebutkan demikian, kalau tak silap dalam kitab beliau yang bernama Kashful Ghummah, membaca doa ramai-ramai itu selepas baca 7-7. Tahu hari Jumaat 7-7 masjid ada tak 7-7 hari Jumaat? Masih ada, alhamdulillah. Kalau di Kuala Lumpur tak ada, nah? Tak ada. Itu amalan, ada hadisnya. Baca 7-7 lepas salam hari Jumaat, itu pun sebelum merubah tempat duduk. Sama dengan tadi. Sebelum merubah tempat duduk, baca 7 kali surah Al-Fatihah, 7 kali Qul huwallahu ahad, 7 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali Qul a'udzu birabbin nas. Itu dipanggil 7-7. Tak banyak masjid yang mengamalkannya tu. Kalau di bandar Kuala Lumpur lah, kalau macam di Kedah ni masih banyak lagi, ya kan. Lepas itu pula doa supaya dilepaskan daripada hutang, ya kan. Siapa yang membaca doa tu hari Jumaat khususnya 70 kali, macam tu disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin, insya-Allah, walaupun hutangnya sebesar Gunung Sabir. Gunung Sabir ni gunung yang ada di Mina, tempat sebelah timur Mina. Tu Gunung Sabir nama dia. Gunung dia besar dan panjang, lebih kurang 2 batu panjang dia gunung tu. Walaupun dosanya sebesar Gunung Sabir ataupun hutangnya sebesar Gunung Sabir, akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa. Dalam kitab ni pun ada amalan supaya ditunaikan hutang, iaitu doa yang biasa dibaca oleh tutup imam. Selepas baca 7-7 tadi, dia baca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Siapa yang membaca doa, kalau tu imam baca takat 3 kali ya, kita balas pula baca berapa? 70 kali lepas sembahyang Jumaat. Itu disebutkan dalam kitab Syairus Salikin. InsyaAllah besar mana pun hutang akan ditunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau baca khutbah kedua dalam kitab perukunan besar,
Dulu-dulu ni orang Melayu kita tiap buah rumah ada kitab perukunan. Lah ni tiap buah rumah ada TV, television. Bukan kitab perukunan lah. Dulu orang ada kitab perukunan tu, ada bab kaifiat mandi wajib, wudu, semua ada kan. Sembahyang orang mati, semua ada belakang. Dalam kitab perukunan Abdul Rashid Banjar dipanggil. Dalam kitab tu disebutkan khutbah kedua. Khutbah pertama, khutbah kedua. Contohlah. Dalam khutbah kedua kitab tu disebutkan, saya kalau khutbah mesti baca yang tu. Apa pesan khatib kepada makmum? Wala tansarifu, ni khutbah kedua sebelum baca doa. Wala tansarifu min musallakum musri'a min ghairi zikrin wa du'a. Faman asra bil khuruji ba'da salah fama haraba illa min rahmati rabbihil aliyyil a'la. Kadang untuk khatib baca pun dia tak faham apa maksudnya. Wala tansarifu min musallakum musri'a, tu pesan tu imam. Lepas sembahyang Jumaat ni jangan cepat-cepat keluar dari masjid, tunggu sana, tunggu sat, dia kata. Jangan cepat-cepat keluar, tunggu sat. Tanpa berzikir dan tanpa berdoa. Karena selepas Jumaat ni kalau negara masa tu pembentangan anggaran belanjawan. Kita bulan apa tu? Pembentangan bulan November apa tu? Ni akhir tahun lah kan. Tu pembentangan belanjawan setahun lah. Ni belanjawan seminggu nak bentang ni lepas Jumaat ni. Kerana tu jangan cepat-cepat keluar, tunggu sana. Kau projek apa nak dapat semua kan? Tunggulah. Jadi kalau balik tak dapat. Wala tansarifu min musallakum musri'a min ghairi zikrin wa du'a, tanpa berzikir dan berdoa. Faman asra'a bil khuruji, siapa yang cepat-cepat keluar lepas sembahyang Jumaat, lepas salam assalamualaikum, keluar. Faman asra'a bil khuruj, siapa yang cepat keluar, fama haraba, dia tidak lari kecuali min rahmati rabbihil aliyil a'la, daripada rahmat yang mencurah-curah turun pada masa itu. Tunggu sana, tunggu sana. Kita kalau khabar siapa tunggu dapat RM100, pasal tak keluar nunggu, tunggu, ya kan? Pasal dia tak duit, dia rezeki dia tak nampak. Karena tunggu masa tu belanjawan, minta rezeki daripada Allah untuk seminggu, untuk sebulan, minta kepada Allah. Karena kita disuruh dalam Quran, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila sudah sembahyang, bertibaranlah kamu di permukaan dan berdoa, minta kepada Allah. Masa itu amalan murah rezeki namanya. Masa itu InsyaAllah akan dimurahkan rezeki oleh Allah kepada kita. Lepas sembahyang Jumaat berhenti sat, doa, minta. Kalau boleh minta tadi pula yang Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Berapa kali? 70 kali. Pakai tasbih. Letak pakai tasbih celaru pula, kira kan payah. Yang berapa kali dah baru pakai tasbih. Macam tu. Itu amalan. Artinya bab cari rezeki ni kita semua cari rezeki. Buat bendang ke, berniaga ke, kerja ke, apa semua, itu usahanya. Usaha kena bersama dengan doa. Jangan usaha saja tanpa berdoa. Itu cara orang kafir. Mereka berusaha saja, doa tak ada. Kita doa dan juga usaha. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau engkau takut daripada harimau yang mengejar engkau, engkau mesti himpunkan antara doa dengan usaha. Ya Allah, selamatkan aku daripada harimau ni. Betul doa. Kaki kena lari ya. Kalau tunggu saja di situ, dia baham kita lah. Artinya himpunkan antara usaha dengan doa. Minta kepada Allah. Dan yang kita minta itu pula keberkahan rezeki. Banyak orang yang rezeki dia banyak. Lah ni dia memiliki 5 kali hidup boleh. Ni dia lah ni hidup dengan duit dia lah ni. Kalau lepas dia hidup, dia mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Sampai 6 kali hidup, cukup. Tapi tengok macam orang tak ada. Macam orang tak ada duit, lapak semua. Duk kira nak bagi tambah lagi. Tamak lah kan. Cuba tamak. Apa tamak dia? Rakus kan.
Coba tengok tamak macam mana tulisan bahasa Arab. Ta, mim, ain. Jawi ni semua huruf tu ada lubang tengah. Ta ada lubang tengah, mim ada lubang, ain semua ada lubang tengah. Dia tak penuh-penuh. Tu mana tamak daripada tulisan Jawi tu, tahu dah. Dia tak puas-puas, tak penuh-penuh. Bukan kata dia tak ada. Tu 6 kali hidup cukup. Tapi dia nampak macam orang tak ada duit. Duk tamak lagi. Macam tu lah. Dan tak ada keberkahan pada duitnya. Jadi mintalah kepada Allah, berusaha dan dengan doa, iaitu selepas Jumaat tadi, dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, untuk mengakhiri kitab ni, mari kita baca semua munajat tadi. InsyaAllah tuan-tuan semua boleh buka kitab yang tadi ini. Kita akhiri dengan semua kita bermunajat kepada moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Ya, sila. Ya. Bila kita nak bayar, tempat kita tidur tu kita bubuk macam-macam. Ya. Bed apa lah. Pada sunat. Baik. Terima kasih. Artinya bila kita nak sembahyang di tempat sujud kita tu nak kena buh apa-apa kah? Tu kan? Baik. Begini. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya tempat sujud tu tak payah buh apa. Itu yang afdal. Sujud di atas lantai tanpa ada lapik apa-apa, tanpa ada kapit, tanpa sejadah. Itu yang asal macam tu. Cuma kadang-kadang bila tak ada sejadah, Allah, dia kita bahasa kotor situ kan, dia tak bersih. Tapi ada juga ada sejadah dia kotor. Minta maaf macam sejadah di Lebuh Raya. Saya kalau sembahyang duk peduh hidung letak bau Allah, pasal 2 abad patah cuci tu. Mulai Lebuh Raya buka. Ni kita sembahyang ni semua elok belaka. Kemudian bila kita nak sembahyang, kita pergi letak macam-macam tempat kita nak tuju tu. Bed apa lah tu. Oh, yang tu ya. Termasuk sejadah lah. Barang-barang pribadi lah. Barang-barang lah. Oh, jangan ada di badan lah tu kan maksudnya. Maksud letak bawah tu jangan ada di badan lah. Tak. Saja letak lah. Kalau letak di depan sebagai sutra itu bagus. Kita sembahyang ada rehal kan, letak depan. Ada tongkat letak depan kita. Itu bagus sangat. Nak bagi orang jangan lintah. Itu memang disuruh demikian. Macam kita sembahyang buat sejadah tu. Maksudnya masjid walaupun wakaf, siapa boleh duduk. Tapi yang kita letak ni reserve habuan kita. Tidak orang duduk lain. Ya kan? Ya. Ya. Yang saya nak tengok lah di sini lah. Ya. Ada orang ada bawa bed. Kemudian bila nak tenang dia letak itu. Bed apa rumah. Kaki apa rumah. Ya. Macam mana? Dia dapat sunat ke? Bukan pasal sunat, dia nak jaga beg dia lah. Letak di belakang sakit pi beg dia sembahyang pun pasal dia pelari buat beg saya. Kalau tak depan tu aman lah. Itulah maksud dia. Tak apa, dia tak ada sunnah apa, tak ada lah. Yang tu nak jaga, ya kan? Kalau macam di masjid kampung ni tak apa, masjid apa Pudu Raya, Surau Pudu Raya, letak tu lepas salam tak ada. Cerah, ya kan? Jangan, itu kita nak jaga. Ya. Di segi nak letak benda, kalau kata benda tu boleh menambah bagus sembahyang kita, tak apa. Macam tadi ada tongkat kita letak depan supaya bagi tahu pada orang, kamu jangan lintah. Kan masjid ni wakaf, siapa boleh duduk. Tapi bila kita ada bubuh sejadah kita, bermakna yang tempat yang kita guna untuk sembahyang ni, habuan kita ada, orang lain jangan duduk lah sini. Itu kita buat tanda. Yang tu habuan kita. Jadi supaya orang jangan ganggu kita, ya kan? Itu kita boleh. Kemudian pula sejadah kadang-kadang ni mujuk baru ganti kapit kan, harum lagi bau dia. Kalau lama sampai 5-6 bulan tak cuci apa semua, kita letak kadang orang tidur yang liuk basi apa tang tu, kita pun nak sujud kadang nak letak, kita letak hidung macam di Lebuh Raya kadang tu, ya kan? Sejadah dia lama dia tak basuh, kita nak sujud tak pakai dahi sajalah, hidung tak letak, takut bersin.
Kalau yang ni hak kita sendiri, letak kita minyak wangi tadi ni, yakinlah dia wangi kan. Cuma kalau sudah putih, janganlah letak hitam pula. Putih itu bagus lah. Kan kita letak depan kita, nampak benda yang putih. Macam tu. Baik. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wirid baik. Bagaimana kedudukannya bila kita bertemu dengan ilmu? Ya. Dari segi masa kan? Ya. Kalau kita mengikut dia pandang. Ya. Sekejap lagi tak ada ilmu, ambil ilmu tak? Ya. Sampai kepada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dengan la ilaha illallah tu cukup sampai itu. Jangan dibuang lah. Jadi kita mengaji ini pun nak amal ilmu, ya kan. Kalau macam tu mendahulukan ilmu, amal kita tinggal, ya, sayanglah, ya kan. Jadi jangan tinggal juga subhanallah tu, jangan tinggal. Habibi tak ada, lepas salam Allahumma antas salam, kemudian ayatul kursi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang 33 tu, dengan la ilaha illallah penutup satu, ya kan, baca doa. Itu Habibi ringkas macam tu. Jangan tak baca. Kata ada majlis ilmu, tak apalah, tunggulah sah, ya kan. Ini nak beramal dengan ilmu lah ni, ya kan. Dengan membaca wirid sunnah Nabi, ada pahala. Macam tu. Ya, cuma diringkaskan. Ni kamu ya Latif ya Kafi, lama sangat yang tu. Tak apa, yang tu lama sangat. Takat tu. Bagi ada. Jangan sampai tak berwirid. Baik. Ada apa lagi? Ya, sila terakhir. Boleh, tak apa, gabung semua sekali. Subhanallah, alhamdulillah, gabung terus boleh, tak jadi masalah. Yang tu nak kali pun boleh. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah pun boleh. Bukan tak nak baca lagu tu dah, nak kali. Nabi kita kata mula mana pun tak apa. Mula mana tak apa, kan. Dia ada 4 tu, ya kan. Nak kali lagu tu dah, boleh. Bukan tak nak sambungnya, nak kali pun boleh. Tapi takut kita pening lah, ya kan. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, tak biasa. Yang senang tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang biasa lah. Kalau tak biasa pula, mula makmum kata, tu imam ni mazhab mana pula lagu ni kan. Jadi timbul tanda tanya pula. Baik. Tadi kita nak baca qasidah ni, ilahi. Ya, di akhir. Buka 155. Mari terbit suara semua lah. Angkat suara ni. Saya pun suara tak ada, tapi gagah. Munajat kita. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم. Kita ulang sekali lagi. Ilahi las tulil firdausi ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.
مالي فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي. Kita ulang yang pertama. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahab li waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi abduka al-asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun fa in tatrud faman yarju siwaka. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahab li waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.